Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi keizinan untuk kita berjumpa sekali lagi pada minggu ini. InsyaAllah kita akan terus membacakan kitab-kitab. Jadi hari ini nampak suka semua, Alhamdulillah. Semua nampak ceria. Hari Sabtu yang pertama bagi bulan yang ketiga. Okey, InsyaAllah kita meneruskan bacaan kitab kita pada muka surat 44. Siapa yang ada kitab, muka surat 44, baris yang ke baris yang kelima. Hai anak Adam. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hai anak Adam, tiada jua pada tiap-tiap hari melainkan datang akan dikau rezekimu daripada pihakku, dan tiada daripada tiap-tiap malam melainkan mendatang akan dikau oleh malaikat daripada pihakmu dengan amal yang kecil. Dan engkau makan akan rezekiku padahal engkau derhaka akan daku, dan engkau minta daripada aku maka aku perkenankan bagimu. Tu dia cakap kat kita, tuan-tuan. Pengarang cakap kat kita, tiap-tiap pagi, adakah kita merasakan kesyukuran ini? Kita merafatkan kesyukuran kita. Pagi-pagi itu dah berbaloi dengan apa rezeki yang Allah bagi dekat kita, dengan apa nikmat yang Allah bagi dekat kita. Adakah berbaloi sekarang ni dengan apa yang kesyukuran yang macam mana yang kita telah rafatkan? Adakah berbaloi dengan apa yang Allah bagi? Pagi-pagi kita bangun tidur, apa perkataan yang terucap daripada mulut kita? Awal perkataan kita, apa dia yang keluar daripada mulut kita? Adakah perkataan Alhamdulillah? Doa bangun tidur, adakah kita baca sekarang ni? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Adakah ingat semua tu? Rasanya budak tadika lebih terror pada kita. Kalau hari ini saya tutup pintu, tanya seorang-seorang, mungkin ada yang tak lepas, mungkin ada yang kata terlupa, sebab kita tak ambil perhatian sangat ke situ. Adakah kita bersyukur tu memadai dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita? Cukupkah dengan kesyukuran kita setakat ni? Tanya diri masing-masing. Terlalu banyak rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita, yang tak tahu di mana kesyukuran yang kita rafatkan kepada Allah. Kalau kita datang pada kuliah subuh pada hari ini, kita merasakan itulah yang kita berikan kepada Allah, belum tentu cukup, tuan-tuan. Tak cukup lagi setakat ini. Dia kata, setiap malam malaikat mendatangkan amalan yang keji kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pihak kita. Terlalu banyak amalan yang keji. Kita merasakan, kita datang masjid, kita rasa amalan kita ni dah cukup kuat, dah cukup baik, dah cukup takarruf kepada Allah. Tapi sebenarnya banyak lagi amalan yang masa duduk dalam masjid pun banyak lagi amalan keji yang kita buat. Betul tak, tuan-tuan? Banyak lagi amalan keji ketika kita berada di masjid. Dalam masjid kita mengumpat orang, dalam masjid kita mengata orang, dalam masjid kita curi barang orang, dalam masjid kita curi barang masjid. Tak pelik, curi barang masjid ni standard dah sekarang. Kan dalam YouTube ada orang tengah sujud, dia bantai beg orang semua. Maknanya datang masjid dah tu, tapi tak nampak apa yang ada di masjid. Kebaikan-kebaikan yang penuh di masjid ni, yang dinampak hanya ke duniawi semata-mata. Kita boleh faham, tuan-tuan?
teruskan merafakkan kesyukuran kita kepada Allah. Moga-moga kita mentakarrubkan diri kita lebih daripada, maknanya hari semalam, hari ini lebih baik daripada hari semalam. Kalau hari semalam kita cuba untuk sembahyang malam 2 rakaat, hari ini malam ni try 4 rakaat. Lebih baik. Okey, bermula kebajikanku kepadamu turun, ia dan kejahatanmu kepada aku naik ia. Dan setiap masa kebaikan Allah kepada kita ni sentiasa ada. Kita buat jahatlah macam mana sekalipun, rezeki Allah tetap ada pada kita. Kita buat jahatlah pada manusia, sesama manusia pun, rezeki Allah datang kepada kita. Maknanya Allah tak pernah berkira dengan kita. Setiap masa dia bagi. Tak cuma kesyukuran kita yang kurang. Kita menganggap apa yang orang bagi ni lebih baik daripada apa yang Allah bagi. Kita menganggap apa yang sama-sama kita bagi lebih baik daripada apa yang Allah bagi. Kita tak sedar, tuan-tuan, semua sekali itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena fikir balik. Okey, maka sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong bagimu itu Allah cakap. Sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong kamu tu aku. Allah kata. Dan sejahat-jahat hamba itu engkau bagi. Tu dia beli kita, tuan-tuan. Kita, sebab tu saya kata tak semestinya orang yang datang ke masjid ni baik-baik belaka. Tapi lebih baik daripada orang yang tak datang. Faham tak? Maknanya kena istiqamah. Istiqamah tu penting. Okey, dia kata apa lagi? Dan engkau pinta daripada aku, maka aku beri akan engkau. Apa saja yang kita minta Allah bagi. Kita minta, mana tiap-tiap pagi kita minta adanya rezeki untuk kita, insya-Allah Allah bagi dekat kita. Pagi-pagi dah ada rezeki. Maknanya kalau bahagian makan ni kita tak pelik. Sentiasa ada makan. Itu rezeki daripada Allah. Yang kita rasa kita beli, tapi sebenarnya Allah yang menggerakkan kita. Rezeki itu datang kepada kita. Pagi ada makan, tengah hari ada makan. Tak ada orang jemput makan dah tu. Pukul 11 lagi ada makan. Sekali balik rumah ni pukul 1, pukul 2 ada makan lagi. Malam makan lagi. Orang panggil dinner. Lepas dinner tu dia ada lagi makan. Dia panggil apa? Supper. Lepas supper ada lagi makan. Maknanya kita ni sentiasa ada makan, sentiasa ada rezeki untuk kita. Kita mati kerana makan. Ada orang mati kerana tak boleh makan. Tapi kita di Malaysia kebanyakan yang sekarang ni mati kerana makan. Terlebih makan kena kencing manis, terlebih makan kena darah tinggi, terlebih makan kena jantung, terlebih makan. Itu orang kita di Malaysia terlebih makan. Banyakkan tempat lain ada yang mati kerana tak ada makan. Itu. Tapi adakah tanda kesyukuran kita tu tak melebihi pada tempat lain? Belum tentu. Okey. Sebabnya mengarang ni kata apa lagi? Dan aku tutup atasmu akan suatu kejahatan kemudian daripada suatu kejahatan. Dan satu aib kemudian daripada satu aib. Allah kasihan dekat kita. Allah bahagi kepada kita semua sekali dan dia tutup setiap kejahatan kita. Dia tak pamerkan. Padahal pada setiap masa kejahatan kita tu meruak-ruak. Terlalu banyak kejahatan kita. Kalau dipamerkan, kalau kita ni ada televisyen dekat belakang, boleh pamerkan setiap kejahatan kita, nescaya kita tak akan keluar rumah sekarang ni. Terlalu banyak kejahatan kita. Tapi kita kadang-kadang tak sedar dengan apa yang kita buat. Kita merasakan apa yang kita buat ni dah terlalu baik. Kita buat sekarang ni semata-mata nak menunjuk kepada manusia bahawa kita baik. Kita lupa bahawa yang menilai kita bukan manusia. Manusia tak dapat beri pahala pada kita. Manusia itu sama macam kita. Sama macam kita. Dia pun makan nasi, kita pun makan nasi. Kalau dia pun lepas makan nasi berasa sakit perut, kita pun kadang-kadang macam tu. Maknanya dia sama macam kita. Tak perlu kita takut.
Kadang-kadang kita takut manusia ni lebih daripada kita takut pada Allah. Takut sama-sama manusia. Ada pengarang ni ada sebut, dia kata apa? Bermula aku itu malu aku daripadamu, dan engkau tiada malu daripada aku. Dan engkau lupa akan daku, dan engkau ingatkan orang lain daripada aku. Dan engkau takut akan manusia, dan tiada engkau takutkan akan daku. Dan engkau takut daripada marah manusia, dan tiada engkau takutkan akan murka Allah. Ini realitinya tuan-tuan. Kita merasakan kadang-kadang rezeki yang datang daripada Allah melalui manusia ni, kadang-kadang kita merasakan dia yang memberi rezeki kepada kita. Baru ni kecoh, ada yang dapat beri, ada yang tak dapat beri. Kita merasakan yang tak dapat ni macam rezeki tu tak ada dah. Seolah-olah apa yang kerajaan kita bagi sekarang ni dah tertentu pada makhluk-makhluk yang tertentu. Bukan nak masuk politik tuan-tuan, minta maaf. Tapi kita kadang-kadang keyakinan kita kepada pemberi rezeki yang azali tu dah kurang. Keyakinan kita kepada pemberi yang utama tu dah tak ada dah. Kadang-kadang dah hilang terus. Kita merasakan Allah ni tak ada kuasa dah sekarang ni. Yang memberi rezeki adalah kerajaan. Sebab tu kita takut. Nak buat apa pun kita takut. Takut kerajaan sekat rezeki kita. Kalau telah kita merasakan apa yang kita dapat daripada kerajaan tu rezeki, habis kita tuan-tuan. Kerajaan tak beri rezeki pada kita. Kerajaan pun dapat rezeki daripada Allah. Melalui minyaknya, melalui kelapa sawitnya, melalui getahnya. Sekarang ni Allah Ta'ala tarik sikit. Allah Ta'ala tarik ayat di Selangor, Allah Ta'ala tarik. Macam mana sekarang ni? Kecoh, tak ada air. Seminggu tak ada air. Allah Ta'ala tarik sikit itu, baru tarik air. Allah Ta'ala jadikan kemarau. Sekejap je, tengok padi dah tak boleh buat. Sekarang ni orang buat padi kan? Kalau ikut musim buat padi sekarang, boleh buat padi tak sekarang ni? Tak boleh lagi sebab ayam tak ada. Allah Ta'ala tarik sikit. Sedangkan kita sedar dah tidak ni. Kita sedar dah kita dah ditarik sikit. Dapat kita merasakan terlalu selesa sekarang ni. Ada berimnya, ada zakatnya, ada orang sedekah keluarnya. Sebab tu kita rasa kita ni dah semakin selesa. Kita lupa pada yang pemberi yang asal. Kesyukuran kita tu dah semakin sikit. Boleh faham tuan-tuan? Macam mana diri kita sekarang? Adakah iman kita sentiasa bertambah? Iman kita sentiasa bertambah ke sekarang ni setelah ditarik air, tak ada air sekarang ni? Adakah iman kita semakin bertambah? Masjid Tasik Gelugok okey lagi? Banyak lagi air dalam kolah. Ada setengah masjid di Selangor dah tak ada air. Dalam kolah pun tak ada air. Macam mana nak ambil air sembahyang? Masa itulah nak praktis balik ilmu-ilmu yang ada. Tak ada air, boleh air mineral. Macam mana nak ambil air sembahyang dengan air mineral? Tak ada air mineral, macam mana nak tayamum? Masa itulah nak praktis. Allah Ta'ala turunkan macam tu supaya kita ingat balik apa yang kita belajar sebelum ni. Boleh praktis ke tak boleh praktis? Ada orang kata, oh ustaz tak boleh semayang ustaz, air tak ada. Itu mazhab lain. Tak ada air tak mau semayang terus. Tu. Daripada sahabat Nabi SAW, daripada Amr bin Abasah, dia bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, apa iman yang lebih afdal? Iman yang macam mana yang lebih afdal? Nabi SAW menjawab, iman yang lebih afdal adalah iman yang disertakan dengan hijrah. Iman yang lebih afdal adalah iman yang disertakan dengan hijrah. Lalu dia bertanya kepada Nabi, apakah hijrah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, hijrah itu adalah meninggalkan kejahatan. Jadi sama-samalah kita
Risap balik diri kita, hitung balik diri kita di mana kesilapan yang pernah kita lakukan. Moga-moga kita ni tergolong daripada orang yang ada iman yang afdal. Iman yang afdal tu ada dalam diri kita, iaitu orang yang beriman dan disertakan dengan hijrah. Berlakunya penghijrahan dalam diri kita daripada yang tak baik kepada baik, daripada tak sempurna kepada sempurna, daripada tak kamal kepada yang kamal, yang cukup. Boleh faham tuan-tuan? Jadi saya rasa cukup dulu sekadar ni untuk hari ni. Semua nampak ceria lah bila sebut. Tak habis lagi. Itu baru mukadimah tadi tu. Jadi hari ni, apabila kita menceritakan tentang rezeki, saya nak bagi 10 tip berkenaan dengan rezeki. Macam mana nak mencari rezeki? Rezeki datang daripada Allah. Cuma cara kita untuk menjemput rezeki, yang pertamanya, banyak dalam kitab-kitab menulis, yang pertamanya adalah mempercepatkan ibadah. Percepatkan ibadah, bukan sembahyang laju-laju. Mempercepatkan ibadah, semua nak cepat. Sembahyang pun macam ayam. Mempercepatkan ibadahnya maknanya dengar je azan, dah je. Kalau bab sembahyang ni, ada ulama kata ada 5 kategori. Yang saya tak mau sambung lagi. Bab sembahyang ada 5 kategori orang. Macam mana kita nak mengenali orang tu? Okey, yang pertama, mempercepatkan ibadah. Apalah saja ibadah yang kepada ma'ruf, buat cepat-cepat. Tak semestinya sembahyang, puasa, zakat, haji, yang mana rasa itu adalah kebaikan, buat cepat-cepat. Okey, yang keduanya, banyakkan istighfar. Kerana istighfar itu dapat membersihkan hati. Apabila hati dah bersih, maknanya takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun hampir. Jadi masa itulah rezeki boleh datang, insya-Allah. Yang ketiganya, meninggalkan perbuatan dosa. Di samping kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama kita meninggalkan dosa. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Kadang-kadang dosa tu kita merasakan dia kecil, dia sebenarnya besar. Kadang-kadang kita merasakan tak berdosa, tapi dianya adalah berdosa. Jadi tengok balik, apa perbuatan yang kita buat, berdosakah tak? Berdosakah tidak? Okey, yang keempat, sentiasa ingat kepada Allah. Ini adalah yang terbaik. Sentiasa ingat kepada Allah. Sentiasa, setiap masa kita duduk mana pun ingat kepada Allah. Yang kelima, berbakti dan mendoakan ibu bapa. Berbakti dan mendoakan ibu bapa. Ramai mana orang sekarang ni, apabila dah senang lenang, dia lupa ibu bapa. Senang sikit dia lupa ibu bapa. Sebab tu dalam banyak-banyak kitab dia menulis apa? Seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak itu belum tentu dapat menjaga seorang ibu. Seorang ibu dapat membasuh berak 10 orang anak dia. Tetapi seorang anak belum tentu dapat membasuh berak ibu dia. Percaya tak tuan-tuan? Kita tengok sekarang ni berapa ramai orang yang kaya raya meletakkan ibu bapa dia di rumah orang tua. Sebab apa? Tak boleh nak jaga. Masa tak ada, sentiasa meeting. Mesyuarat sini, mesyuarat sana, sampai tak ada tanggungjawab terhadap ibu bapa. Nak ambil cara mudah, letak ibu bapa tu di rumah orang tua. Ada yang tak jenguk langsung, setahun sekali baru jenguk, sebab hari raya. Itu realiti sekarang. Percayalah, orang yang buat macam tu tuan-tuan, kaya macam mana sekalipun, keberkatan harta tu tetap tak ada. Sebab ibu bapa sentiasa berkecil hati dengan apa yang telah dibuat. Tu ibu bapa tu penting tuan-tuan. Minggu ni kita telefon mokta kedap lagi. Kalau orang kawasan ni tak apa, yang jauh-jauh, minggu ni dah berapa kali kita telefon mak kita. Minggu ni dah berapa kali kita tanya khabar mak kita. Minggu ni dah berapa kali kita memberikan sedikit belanja untuk mak kita. Tunggu cukup gaji dah, dia kata Ustaz. Dah, sekarang ni dah awal bulan, 1 hari bulan Mac. Dah beri ke belum? Kalau tak bagi, lagi boleh bagi terus. Ya, boleh bagi terus.
Okey, yang seterusnya. Yang keenam, berbuat baik dan menolong orang yang lemah. Ni tip nak menjemput rezeki. Berbuat baik dan menolong orang yang lemah. Tak perlulah kita tunjuk. Apa yang kita bagi tu kita tunjuk. Beri RM50 pencet sampai besar pintu. Tak perlu macam tu. Sebaik-baik pemberian tu adalah apabila tangan kanan yang memberi, tangan kiri pun tak tahu. Boleh buat macam tu? Sebaik-baik pemberian, tangan kanan yang memberi, tangan kiri pun tak tahu. Nak keluar masjid, tangan kanan duduk dekat tabung, kan? Dia lah jalan tabung. Tapi alhamdulillah saya tengok sekarang ni kutipan masjid, Masya Allah, Masya Allah. Tak ada kepala satu dah sekarang. Kepala dua pun jarang-jarang jumpa. Sekarang ni kepala 3, tuan-tuan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita menuju ke kepala 4. InsyaAllah. Kalau setiap orang yang dulu bagi RM1 sekarang tukar jadi RM50, memang kepala 4. Maknanya dia lakukan susun duit hari-hari Jumaat tu memang senang hati. Sebab duit RM1 tak banyak, kan? Ini tukang susun duit tak ramai. Okey, jadi insyaAllah kita perbanyakkan lagi dia. Ini bekalan kita, tuan-tuan. Yang ni betul-betul kita punya duit. Yang ada dalam poket kita sekarang ni bukan duit. Bukan duit kita. Sekali lepas-lepas bulan subuh, kat situ duit orang tu, kan? Yang ada dalam poket kita sekarang ni, sekali lepas-lepas bulan subuh je, pergi mana kita? Lepak kat kedai tu. Jadi apa yang ada dalam poket dah jadi hak milik dia. Jadi bukan duit kita lagi. Kita tak boleh dah nak minta, tuan-tuan. Ya? Jadi yang betul-betul duit kita, yang duduk dalam tabung hitam tu. Tabung hitam tu, itu duit kita. Tapi kita tak kutip sekarang. Lambat lagi insyaAllah. Okey, yang seterusnya, yang ketujuh, banyakkan berselawat. Selawatlah. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang berselawat kepadaku dengan 1 selawat, nescaya Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Banyak mana dah kita selawat pagi ni? Baru 2 kali. Kan? Jadi insya-Allah perbanyakkan lagi. Yang ke-8, buat kebajikan sebanyak-banyaknya. Ini dia, tuan-tuan. Buat kebajikan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita boleh melakukan kebajikan dengan masjid kita, alhamdulillah, insya-Allah amalan tu sangat-sangat terpuji. Banyak ganjaran dia, tuan-tuan. Okey, yang terpaksa cepat sikit. Tengok jam pun dah 7:05 minit, dah lebih time kan. Jadi semua orang pun dah rasa kita kan makan syah. Makan waktu yang betul tepat-tepat. Pukul 7 makan pagi sarapan kan. Jadi bila 7:05 minit semua dah tercetak tu. Okey, yang ke-9. Yang ni yang macam kita buat pada hari ni, iaitu beraktiviti pada pagi-pagi. Aktiviti pagi. Maknanya tak tidurlah tu. Kan? Bukan balik kuliah subuh, balik rumah pergi landing pula sekali lagi. Kan? Adakan aktiviti pada pagi-pagi. Sebab Nabi kata aktiviti pagi-pagi itu dapat menyegarkan diri, mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-10 dan terakhir, menjalinkan silaturahim. Ini penting juga, tuan-tuan. Kita kadang-kadang datang satu masjid, sembahyang sebelah-sebelah, sembahyang dalam satu saf, tapi adakah hati kita dengan orang sebelah ni tak berapa ngam sebenarnya? Apa guna kita sembahyang di masjid sebelah-sebelah, duduk satu saf, tiba-tiba hati sama-sama kita ni tak elok, tak ada gunanya, tuan-tuan. Masa tu malaikat mencerca kita, malaikat maki kita, malaikat macam-macam doa yang malaikat turunkan apabila hati di antara kita dengan orang sebelah ada perasaan yang tak baik. Jadi tuan-tuan, rapatkan silaturahim. Jangan, kalau tuan-tuan bergantung pada fahaman politik, masuk masjid, tuan-tuan kena letak fahaman tu kat luar. Simpan kat luar tu, masuk dalam masjid dalam hati yang baik, hati yang sunyi, hati yang khalid, hati yang baik. Tinggallah fahaman politik, tuan-tuan duduk kat luar tu. Sekali habis dia kuliah subuh, ambil balik.
Dalam masjid tinggalkan. Kita ni kadang-kadang fahaman politik itulah yang dapat merenggangkan kita. Renggangkan kita sebab tu. Kita ni sama tuan-tuan. Semuanya hamba Allah. Semuanya hamba Allah. Jangan jadikan fahaman politik tuan-tuan tu sebagai orang kata pemecah belah di antara kita. Buang dekat luar, selagi nak balik, ambil balik rumah tu. Senang macam tu. Dalam masjid, lupakan semuanya. Saya minta maaf kalau ada yang terasa. Tapi saya perlu cakap. Kadang-kadang mana-mana masjid yang saya pergi pun, keadaannya sama. Sama macam tu. Mesti ada fahaman politik di dalam masjid. Yang tu yang tak betul. Dalam masjid bukan masa untuk kita buat benda tu semua. Walaupun politik dan agama tidak boleh dipisahkan, tetapi fahaman tu boleh ditinggalkan kat luar. Boleh faham tuan-tuan? Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, kalau ada yang terkecil hati, minta maaf banyak-banyak. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung balik pada 2 minggu akan datang. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana wa sallim ahzabana wa sallim kullu ma'atadana. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rizq wa abwabil ilm wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.